Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Afizul bin Zahrin. Saya merupakan pelajar Bachelor Sains Aquaculture. Dan hari ini saya akan mengkongsi serba sedikit dua jenis makanan hidup, iaitu Artemia dan daripada Fairy Shrimp. Nama tempatan ataupun common name bagi Artemia adalah Artemia, ataupun mungkin anda boleh terjumpa sebagai sea monkeys. Manakala untuk Fairy Shrimp pula, Fairy Shrimp lah. Dari sudut jenis ataupun spesies, Artemia ataupun sea monkeys hanyalah terdiri daripada jenis Artemia seperti Artemia salina, Artemia parthenogenetica. Manakala untuk Fairy Shrimp pula, mereka terdapat 4 jenis, antaranya Brachynecta, Rubankippus, Streptocephalus dan Tanocephalus. Dan uniknya mereka ini adalah berkaitan ataupun macam seperti sepupu sepapat, di mana mereka adalah di bawah ranking taksonomi yang sama, iaitu Anostraca. Jenis Artemia mereka hidup di dalam ekosistem air masin, di mana secara umumnya jenis Artemia hidup dalam kawasan dalam air paras masinnya adalah sekitar 30 hingga 35 ppt. Manakala untuk Fairy Shrimp pula, mereka secara umumnya semua hidup di dalam tasik air tawar ataupun di mana dipanggil sebagai vernal pools, dan kolam-kolam ini akan kering secara berskala dari semasa ke semasa sebelum dipenuhi semula dengan air. Uniknya di sini mengenai dua makanan hidup ini adalah kaedah pembiakannya. Artemia boleh membiak ataupun bertelur melalui 3 kaedah. Pertama sekali melalui ovoviviparous, di mana mereka bertelur ataupun melahirkan anak hidup, di mana telur yang dihasilkan akan menetas dalam jangka masa yang terdekat. Kedua, mereka boleh menghasilkan anak melalui oviparous, di mana mereka melahirkan cyst sekiranya keadaan sekeliling mereka dalam keadaan yang tertekan bagi mereka ataupun dalam erti kata lain tidak optimum. Kaedah ketiga pula secara parthenogenesis, di mana seorang induk betina boleh melahirkan ataupun menghasilkan cyst tanpa keperluan daripada induk jantan. Kalau untuk Fairy Shrimp pula, mereka menghasilkan cyst sahaja, dan cyst ini akan tenggelam di dasar kolam ataupun ekosistem yang mereka mendiami. Artemia pula, sekiranya mereka menghasilkan cyst, telurnya kebanyakannya akan terapung di permukaan air, dan angin akan membawa cyst ini kepada pesisiran tanah. Jangka hayat telur ataupun cyst yang dihasilkan oleh kedua jenis ini adalah Artemia secara umumnya sekitar 2 tahun saja, manakala dari jenis Fairy Shrimp mereka boleh kekal selama 12 tahun. Sekiranya anda boleh menghasilkan cyst yang dah terbenam di dasar kolam ataupun anda menternak sendiri, anda boleh kumpul telur itu dan boleh tidak menetas semula dalam masa sekitar 1 dekad paling kurang. Suka saya menekankan bahawa Artemia ini kesesuaiannya dari sudut cyst kinesis yang dihasilkan, para peternak mempunyai peluang ataupun kawalan terhadap bila mereka ingin menetaskan telur itu sebelum diberikan kepada anak-anak ikan. Sama juga seperti Fairy Shrimp, cuma berbezanya antara dua mereka ini, peternak boleh menggunakan telur ataupun cyst ini. Artemia sekiranya guna air masin sangat sesuai sekiranya anak ikan itu berada pada tahap optimal yang dihidup oleh Artemia sendiri. Manakala untuk Fairy Shrimp pula boleh digunakan pada untuk anak ikan air tawar. Walau bagaimanapun, cyst Artemia juga boleh digunakan untuk pemakanan anak ikan air tawar, tetapi keburukannya sekiranya mempunyai lebihan makanan hidup ataupun mempunyai beberapa anak-anak Artemia ataupun offline yang hidup, mereka akan mati dan akan menjejas kualiti air dalam masa yang akan datang. Okey, dari sudut potensi sebagai spesies penjajah, sekiranya mereka ini mungkin terlepas di kawasan badan air yang terdapat di Malaysia, pada pendapat saya mereka tidak boleh menjajah kerana kadar kebanyakan ekosistem air tawar di Malaysia ini ataupun kolam adalah sekitar tahap kemasinan yang agak kosong, dan Artemia secara umumnya tidak boleh hidup di kawasan laut. Mereka perlukan satu ekosistem yang agak tertutup seperti di kolam, pada masa ini mempunyai paras oksigen sesuai. Dari sudut skala penghasilan komersial, sekiranya dari sudut skala yang kecil, peternak boleh menggunakan Artemia
sebagai makanan hidup anak ikan melalui dua cara. Satu, melalui sis itu sendiri. Peternak perlu menetas dalam sekitar 24 jam sebagai makanan anak pertama pada anak ikan, ataupun sekiranya anak ikan yang diternak itu adalah hidup di kawasan air masin sekitar 30 hingga 35 paras kemasinan, mereka juga boleh menggunakan induk-induk betina Artemia, di mana induk-induk betina yang sudah hampir bertelur boleh menggunakan induk betina itu, dan induk betina itu akan menghasilkan anak hidup ataupun no-fly, dan no-fly ini akan hidup dalam jangka masa yang lama. Untuk air tawar pula, peternak juga boleh menggunakan anak ikan telur sis juga. Peternak hanya perlu meletakkan pada permukaan air saja, dan dari semasa-semasa telur itu akan menetas dan anak ikan itu akan makan terus daripada no-fly yang terhasil daripada telur fairy shrimp itu. Dari sudut skala yang besar, untuk Artemia, peternak boleh mendapatkan dua jenis hasil, iaitu sis daripada induk Artemia ataupun garam. Setengah peternak sudah pun menghasilkan sedemikian, di mana mereka mendapatkan dua hasil, garam dan sis Artemia. Ini meningkatkan ataupun memperbagaikan lagi sumber kewangan seseorang peternak. Manakala untuk fairy shrimp pula, mereka boleh menghasilkan sis telur seperti yang terdapat di pasaran, di mana mereka menjual ada yang dalam botol kaca ataupun dalam plastik-plastik. Sebagai penutup, ingin saya menekankan semula, inilah kaedah pembiakan unik makanan hidup ini, di mana boleh menghasilkan sis, di mana sis itu boleh diguna oleh para peternak untuk menetas pada bila-bila masa Artemia ini ataupun fairy shrimp ini pada waktu yang diinginkan oleh peternak. Sekian itu daripada saya. Sekian, terima kasih.